Sekarang saya akan menjelaskan maksud etika dan peradaban. Etika bermaksud perbuatan dan akhlak-akhlak yang dilakukan oleh seseorang individu. Perilaku seseorang ini dapat ditunjukkan melalui sifat atau perbuatan sama ada sopan atau biadab di mata masyarakat dunia. Maksud adab pula tingkah laku serta tutur kata yang halus dan budi bahasa yang luhur. Sebagai contoh, apabila seseorang individu itu bercakap secara kasar dan tidak berbudi bahasa, itu merupakan menunjukkan seseorang itu tidak mempunyai adab dan tidak menerapkan adab dalam dirinya. Etika yang dijelaskan oleh Tirox sebagai teori mengenai tindakan puja dan tujuan menjadi landasan penting dalam kehidupan manusia, membimbing perilaku individu, keluarga, organisasi, masyarakat, dan negara. Nazimuddin melihat etika sebagai suatu proses pemikiran tentang baik dan buruk dalam perilaku seseorang. Oleh itu, dalam konteks ini, etika dapat dianggap sebagai sistem yang didasari oleh akhlak atau tingkah laku manusia. Seterusnya, konsep peradaban atau tamadun sebagaimana yang dijelaskan oleh Nur Farhana Abdul Rahman dan Khadijah Muhammad Kambali dalam penulisan esei kami, merujuk kepada pencapaian dan kemajuan suatu bangsa melibatkan aspek rohani dan jasmani. Istilah ini yang berasal daripada perkataan Arab telah diakui dan dipopularkan dalam perkataan bahasa Melayu oleh George Zaidan sejak abad ke-19 Masehi lagi. Seterusnya adalah Naqib Al-Attas menyatakan bahawa istilah tamadun menunjukkan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur. Tokoh-tokoh seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles dalam falsafah awal dunia juga membahas konsep etika dan peradaban, di mana Sokrates menekankan keadilan sebagai inti utama etika, sementara Aristoteles mengembangkan konsep kebaikan adalah pengetahuan. Plato melalui karyanya yaitu Republik membagi manusia kepada 3 kelas sosial, yaitu pekerja, tentera, dan pemerintah. Ketiga kelas sosial ini masing-masing mempunyai nilai moral atau etika yang perlu dipegang. Konsep ini kemudian berkembang menjadi falsafah konsep moral atau etika sejagat yang menjadi relevan sehingga kini. Dan terakhir sekali adalah dalam konteks Malaysia, pemahaman tentang etika dan peradaban menjadi kunci untuk meningkatkan penghayatan ke arah kesepaduan nasional dan identiti Malaysia. Pembentukan peradaban dalam bingkai Malaysia perlu menggabungkan aspek akademik, perlembagaan persekutuan, dan respon terhadap globalisasi serta perkembangan teknologi dan komunikasi. Kesedaran etika dan peradaban di semua peringkat dari individu hingga kerajaan penting untuk membentuk satu perpaduan atau peradaban Malaysia yang unik dan berdaya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan tentang proses sejarah, etika dan peradaban dalam konteks acuan Malaysia. Definisi proses sejarah Malaysia adalah merujuk kembali kepada asal usul masyarakat di negara ini, sama ada ia adalah penduduk asal maupun hasil proses migrasi daripada peradaban dari China, India, Timur Tengah dan Eropah ke dalam negara ini. Selain itu, sejarah juga merupakan himpunan peristiwa dan pengalaman masa lalu yang saling berkait dengan sesebuah masyarakat. Perkembangan sejarah, etika dan peradaban Malaysia terbagi kepada beberapa zaman, iaitu zaman pertama adalah zaman prasejarah, dan zaman kedua adalah zaman pra-kolonial, dan zaman ketiga adalah zaman kolonial, dan akhir sekali adalah zaman pasca kolonial. Zaman prasejarah negara kita dibagikan kepada beberapa zaman kecil, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan Logam. Pada zaman Paleolitik dan Mesolitik, masyarakat ketika itu mengamalkan hidup secara nomad dan berpindah randah. Mereka juga mengamalkan ekonomi sara hidup dengan mengutip asutan, memburu binatang dan menangkap ikan. Selain itu, pada zaman tersebut juga mereka menggunakan batu sebagai peralatan untuk memburu. Manakala pada zaman Neolitik dan zaman Logam, gaya kehidupan masyarakat ketika itu dilihat semakin berkembang. Pada zaman Neolitik pula, masyarakat ketika itu dilihat sudah mempunyai kehidupan yang lebih baik seperti hidup secara berkelompok atau berkumpulan serta mempunyai pendapatan kekal.
Walau bagaimanapun, masyarakat ketika itu masih mengamalkan ekonomi sehari hidup, iaitu dengan memburu binatang, menangkap ikan, bercucuk tanam dan sebagainya. Akhir sekali pada zaman logam, gaya hidup masyarakat ketika itu dilihat semakin membaik apabila mereka mengamalkan gaya hidup secara tetap dan kekal serta mula mengamalkan kegiatan ekonomi seperti penggunaan sistem barter. Pada zaman ini, etika peradaban zaman prasejarah berkembang pada zaman sebelum manusia mencipta sistem tulisan. Pada zaman ini juga manusia hidup dalam keadaan primitif dan berpindah rendah. Etika dan peradaban pada zaman ini juga bersifat asas dan bergantung pada alam sekitar. Manusia belajar untuk membuat alat, memburu, bercucuk tanam dan berkomunikasi. Etika dan peradaban pada zaman ini juga dipengaruhi oleh agama, kepercayaan tradisional yang berhubung dengan semangat alam, nenek moyang serta dewa-dewi. Beralih ke zaman seterusnya, iaitu zaman prakolonial. Zaman prakolonial merupakan zaman di mana negara kita belum dijajah atau dikenali sebagai Malaysia. Pada sudut etika dan peradaban, etika pada ketika itu adalah dalam tingkah laku serta kehidupan seharian sama ada formal atau tidak formal, seperti pengamalan adat istiadat dan adat besar oleh orang Melayu. Pada zaman ini, majoriti masyarakat yang menduduki tanah ini adalah orang Melayu dan hanya sebahagian kecil sahaja masyarakat dari negara lain. Masyarakat tempatan pada ketika itu hidup secara kelompok kecil, iaitu di kawasan pedalaman, manakala kelompok yang lebih besar hidup pinggir sungai atau pinggir pantai. Sebelum kedatangan penjajah dari barat dan timur, orang Melayu mengamalkan adab dan sopan yang sangat tinggi. Pada zaman ini juga, orang Melayu sudah dilihat mengamalkan perniagaan dengan berdagang bersama masyarakat luar. Akhir sekali, pada zaman prakolonial, Malaysia merupakan sebahagian daripada alam Melayu yang mempunyai peradaban tersendiri serta bersifat maritim, pluralis dan toleran. Dari segi bahasa adalah sistem sosial. Dari segi sosiologi pula adalah hubungan yang dibina dan terjalin dalam sesebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Struktur sosial merujuk kepada organisasi atau susunan dari hubungan-hubungan sosial yang terdapat dalam masyarakat, iaitu struktur sosial ini menentukan cara individu dan kelompok berinteraksi dan bergantung pada norma-norma nilai-nilai institusi yang ada dalam masyarakat. Terdapat beberapa komponen penting dari struktur sosial, iaitu institusi sosial, golongan sosial, peranan sosial dan kelas sosial. Ini 4 lapisan, iaitu lapisan pertama terdiri daripada raja ataupun sultan, dan yang lapisan kedua terdiri daripada kerabat diraja, dan ketiga adalah golongan pembesar, dan akhir sekali lapisan paling bawah adalah terdiri daripada hamba-hamba dan rakyat-rakyat sejelata. Lapisan pertama bagi struktur tradisional ialah raja atau sultan. Sultan menjadi pemerintah bagi setiap negeri dan mempunyai kedudukan yang paling tertinggi dalam masyarakat. Sultan juga mempunyai kuasa mutlak ke atas sumber ekonomi. Hal ini kerana Sultan mengambil bahagian dalam perniagaan dan mendapat keuntungan yang lumayan. Baginda juga berkuasa dalam hasil pertanian, perdagangan dan cukai serta tenaga kerja atau tenaga buruh. Sultan juga mempunyai kuasa daulat dan rakyat tidak boleh membantah kata-kata raja kerana dianggap mendahaka terhadap Sultan. Dalam hal ini, mengesahkan kekuasaan seseorang raja, upacara pertabalan Sultan akan dilaksanakan. Jadi, Sultan yang mangkat akan digantikan dengan putera sulungnya atau adik lelaki sulung. Sultan juga menjadi lambang perpaduan dan keamanan negeri Melayu. Lapisan kedua dalam struktur masyarakat Melayu adalah golongan kerabat diraja. Kerabat diraja adalah golongan yang mempunyai pertalian darah dengan Sultan. Golongan ini juga menggunakan gelaran raja atau tengku. Kedudukan dan pengaruh golongan ini agak besar dalam kalangan masyarakat Melayu. Golongan ini juga mempunyai keistimewaan seperti raja, namun keistimewaan itu tidak boleh mengatasi Sultan. Golongan ini juga sangat dihormati oleh rakyat jelata. Anak-anak raja akan diberi peluang untuk menjawab jawatan penting dalam kerajaan, misalnya akan memerintah sebuah daerah atau mukim tertentu. Bilangan kerabat diraja sangat ramai kerana kealmaran berpoligami yang dilakukan oleh Sultan. Namun, anak daripada permaisuri pertama tetap akan menjadi putera mahkota atau raja muda. Dan ketiga dalam struktur sosial tradisional Melayu ialah golongan pembesar.
Golongan pembesar ini tugasnya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi sesebuah negara. Selain itu juga, pembesar ini pada dulunya tugasnya untuk memungut cukai, dan di antara mereka untuk menjadi hakim dan bertanggungjawab untuk mengekalkan taat setia rakyat kepada sultan. Terdapat juga golongan pembesar yang bertugas di luar istana, iaitu penghulu dan ulama. Penghulu tugasnya adalah untuk menjaga tenaga buruh, menjaga keamanan, mengutip cukai dan memastikan rakyat sentiasa memberi taat setia kepada raja. Bagi golongan ulama, mereka ini adalah golongan celik agama, iaitu terdiri daripada kadi, mufti, imam, khatib dan guru agama. Mereka juga bertanggungjawab dalam menasihati sultan, terutamanya tentang agama Islam. Seterusnya, golongan dalam struktur sosial tradisional Melayu ialah golongan merdeka. Golongan ini terdiri daripada rakyat biasa ataupun warga asing. Rakyat biasa merupakan penduduk asal yang menetap di negeri-negeri tertentu. Mereka ini menjalankan kehidupan seharian seperti aktiviti berniaga, menangkap ikan, melombong, tukar mahir dan sebagainya. Rakyat biasa merupakan pengikut yang taat setia pada pembesar yang mentadbir daerah mereka. Mereka akan menjalankan arahan daripada golongan yang mentadbir daerah mereka. Dan akhir sekali ialah golongan yang menduduki lapisan paling bawah, iaitu hamba. Hamba terbagi kepada 3 golongan, iaitu hamba biasa, hamba berhutang dan hamba raja. Golongan hamba biasa merupakan orang suruhan atau berketurunan hamba. Kebiasaannya mereka ini didagangkan menjadi hamba seumur hidup. Malahan seluruh keluarganya akan menjadi hamba kepada tuannya. Manakala hamba hutang, orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Dan golongan ini bebas setelah nilai hutangnya melansarkan bekerja dengan tuannya. Struktur sosial moden adalah struktur sosial yang diamalkan selepas kedatangan British. Ianya sangat berbeza dengan struktur sosial tradisional. Hal ini kerana berlaku perubahan di dalam pemerintahan dan kelas sosial. Ianya dikelaskan mengikut pendapatan, jawatan dan tingkat pendidikan. Terdapat 3 jenis kelas yang ada di dalam struktur sosial moden, iaitu kelas atasan, kelas menengah dan kelas bawahan. Ianya berbeza dengan struktur sosial tradisional yang mempunyai banyak jenis kelas. Kelas yang pertama iaitu kelas atasan. Golongan kelas atasan atau aristokrat ini terdiri daripada yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan ketua-ketua jabatan. Di Malaysia, golongan atasan ini adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan yang penting dan utama dalam sektor kerajaan, swasta ataupun badan bukan kerajaan. Kebiasaannya, golongan-golongan ini akan menjalankan jawatan utama. Contohnya, menjadi ketua di sebuah organisasi. Mereka ini akan memainkan peranan yang penting seperti membuat keputusan, strategi dan menguruskan sumber-sumber dalam sebuah organisasi. Bagi struktur sosial moden, kedudukan yang di-Pertuan Agong adalah yang paling tinggi dalam negara kerana menjadi ketua kepada negara dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu 5 tahun. Tugas agung di Malaysia adalah mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan mencakup beberapa fungsi dan tanggungjawab utama seperti pemilihan, pelantikan Perdana Menteri, penyerahan peruntukan kewangan dan pengesahan penubuhan kabinet. Seterusnya, terdapat 3 badan utama, iaitu Badan Eksekutif, Badan Kehakiman dan Badan Perundangan. Ketiga-tiga badan ini mempunyai tugas yang berasingan dan tidak bertindih. Bagi Badan Eksekutif, ianya berfungsi sebagai badan pentadbiran dan pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan. Di dalam Badan Eksekutif terdapat 3 jawatan tinggi, iaitu Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Jemaah Kabinet. Jemaah Kabinet akan diketuai oleh Perdana Menteri. Pelantikan Jemaah Kabinet adalah bertujuan untuk melicinkan lagi pentadbiran negara. Hal ini kerana Jemaah Menteri yang melaksanakan kuasa eksekutif Kerajaan Persekutuan di atas nama Yang di-Pertuan Agong. Tugas-tugas Jemaah Menteri adalah mentadbir Kerajaan Persekutuan, mengubah undang-undang dan menangani hal-hal kecemasan berkaitan dengan negara. Badan Perundangan adalah badan yang penting dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Ini saya akan membentangkan tajuk esei kumpulan saya, iaitu Etika dan Peradaban dari segi biografi sahaja dalam konteks acuan Malaysia. Pertama sekali, biografi dapat didefinisikan dari segi bahasa dan dari segi sosiologi. Apa yang saya hendak tekankan di sini, biografi memainkan peranan yang penting dalam memahami etika dan peradaban kerana
Ia memberikan gambaran tentang pengalaman hidup individu dan bagaimana norma serta nilai membentuk pandangan mereka dan tindakan mereka. Sebagai contoh, berdasarkan esei kami telah memilih dan merinci dua tokoh utama dalam sejarawan Malaysia, iaitu almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seperti kita tahu, almarhum Tunku Abdul Rahman merupakan Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada 1995 dan merupakan Perdana Menteri pertama Malaysia sejak 1957 hingga 1970. Pembentukan Malaysia pada 1963 merupakan pencapaian yang teragung sehingga beliau dikenal sebagai Bapa Kemerdekaan atau Bapa Malaysia. Seterusnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad, salah satu Perdana Menteri yang lama menyandang jawatan, iaitu menyandang jawatan Perdana Menteri yang keempat, dan beliau sangat dikenal dengan Bapa Pemodenan. Ini kerana beliau iaitu menukarkan sektor pertanian menjadi negara perindustrian moden. Selanjutnya, saya akan membentangkan tentang bagaimana individu-individu tersebut mempengaruhi perkembangan etika dalam masyarakat dalam konteks acuan Malaysia. Di sini, kamu boleh melihat dan membacanya dari segi pengaruh budaya dan tradisi keluarga, dari segi pengalaman hidup kedua tokoh yang menjadi faktor penentu, dan pertimbangan kontemporari dari kedua tokoh. Biografi almarhum Tunku dapat mencerminkan semangat kebebasan, toleransi dan kerjasama antara pelbagai kaum. Nilai-nilai etika seperti keadilan dan persatuan dapat dilihat daripada usaha beliau menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia ini dengan pengisytiharan kemerdekaan. Melalui biografi Tun Dr. Mahathir, kita dapat melihat kepimpinannya, bagaimana dia mencetuskan peradaban dalam Malaysia. Pelbagai penukaran atau pencetusan pelbagai bidang sama ada daripada ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Beliau membawa negara ini ke arah kemajuan dan kemodernan. Saya akan teruskan lagi video pembentangan kami dengan membentangkan lebih mendalam berkaitan dengan sumbangan kedua tokoh terhadap masyarakat. Seperti yang kita ketahui dan tidak dinafikan lagi bahawa kedua tokoh ini telah memberi sumbangan yang begitu signifikan terhadap masyarakat dari pelbagai aspek, seperti aspek politik, ekonomi, sosial dan termasuklah etika dan peradaban dalam konteks acuan Malaysia. Dalam hal ini, Tunku Abdul Rahman telah membentuk satu pakatan di mana ianya bertujuan untuk mengekalkan perpaduan berbilang kaum dalam kalangan masyarakat. Dan pakatan ini telah diberi nama sebagai Pakatan Murni, di mana ianya juga bertindak sebagai sesuatu persetujuan antara kaum terbesar di Malaysia, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan tuntutan yang bertentangan dalam menyatupadukan pelbagai kaum dengan negara ini melalui perundingan. Dalam konteks ini juga, pakatan ini telah berjaya mengelakkan berlakunya daripada perusuhan kaum ataupun pergaduhan dalam kalangan masyarakat. Pada itu, Tunku Abdul Rahman juga telah menekankan bahawa setiap masyarakat di negara ini perlu menghormati agama masing-masing tanpa membiarkan perbezaan ideologi sebagai pemisah atau penghalang kepada kerukunan perpaduan. Walhal, beliau juga tidak pernah sesekali menghalang penganut agama lain untuk menganut agama mereka, walaupun agama rasmi di Malaysia adalah agama Islam. Dari sudut pandangan yang disumbangkan oleh Tun Dr. Mahathir pula, beliau telah memperkenalkan konsep bangsa Malaysia. Konsep ini menitik beratkan berkaitan dengan kesepaduan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira latar belakang etnik dan agama. Tambahan pula, ianya juga diperkenalkan bagi mewujudkan identiti kebangsaan yang inklusif bagi semua orang di Malaysia. Dalam perspektif ini, bangsa Malaysia merujuk kepada orang ramai dapat mengenal pasti diri mereka dengan negara, bertutur dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu serta menerima perlembagaan negara yang sedia ada.
Selanjutnya, kritikan dan tantangan kedua tokoh. Seperti yang kita ketahui, kedua tokoh ini merupakan pemimpin negara dan memainkan peranan penting dalam memimpin negara ini ke arah pembebasan dari penjajahan Inggeris dan membawa Malaysia ke arah kemerdekaan. Dalam usaha memperkenalkan dan menerapkan etika dan peradaban dalam konteks acuan Malaysia, Tunku Abdul Rahman dan Tun Dr. Mahathir turut menghadapi beberapa kritikan, halangan, masalah yang begitu hebat daripada pelbagai pihak. Sehubungan dengan hal itu, salah satu kritikan yang diterima oleh Tunku Abdul Rahman adalah berkaitan dengan dasar-dasar yang beliau perkenalkan. Hal ini disebabkan oleh terdapat beberapa pihak menganggap bahawa dasar-dasar yang beliau perkenalkan tidak begitu sesuai dengan keadaan semasa. Selain itu, beliau juga menghadapi kritikan berkaitan dengan isu identiti ataupun etnik-etnik yang pelbagai di negara ini, di mana dasar-dasar yang beliau perkenalkan tidak begitu adil untuk etnik-etnik yang pelbagai di negara ini. Namun begitu, Tunku Abdul Rahman bijak menghadapi kritikan yang diterimanya dengan memperkenalkan rukun negara yang bertujuan untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini, sekaligus melahirkan masyarakat yang bersatu padu dalam membawa identiti yang sama. Seperti bapa kemerdekaan negara kita, Tunku Abdul Rahman, Tun Dr. Mahathir, bapa pemodenan negara kita, turut menghadapi beberapa kritikan dan tentangan terhadap usaha beliau memperkenalkan etika dan peradaban dalam konteks acuan Malaysia. Misalnya, beliau mendapat beberapa kritikan berkaitan dengan pengelolaannya dalam sistem pendidikan yang dilakukan dalam negara ini, di mana beliau membuat penekanan bahawa bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantara ataupun salah satu cara berkomunikasi yang dilakukan dalam sesi penyampaian ilmu. Namun demikian, pengenalan beliau ini, usaha beliau ini ditentang oleh beberapa pihak, di mana mereka beranggapan bahawa jika diteruskan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara dalam negara ini, maka bahasa kaum lain akan terpinggir begitu sahaja. Sebagai kesimpulannya, etika dan peradaban adalah dua konsep umum sejagat yang memainkan peranan penting bagi memahami dan menghayati sesebuah masyarakat. Namun, kemajuan era globalisasi dan proses sosial yang pro-barat adalah cabaran utama yang dihadapi oleh sistem etika dan peradaban. Nilai-nilai murni seperti kesopanan, tolong-menolong dan hormat-menghormati adalah asas yang kukuh untuk keharmonian kemajuan bersama. Dapat disimpulkan juga bahawa dengan adanya kepelbagaian budaya dan agama akan menjadi kekayaan dalam memperkukuhkan asas sosial. Sebagai contoh yang dapat kita pelajari dari adanya kepelbagaian budaya dan agama seperti di Malaysia. Semasa mengejar dan membangun peradaban di Malaysia, kepelbagaian budaya dan agama adalah memainkan peranan penting. Dengan yang demikian, masyarakat yang menerima dan menghormati perbezaan ini dapat melahirkan sesebuah suasana yang harmoni. Bercerita tentang nilai-nilai murni, terdapat nilai-nilai tradisional dan warisan budaya setempat. Dengan adanya penyelenggaraan nilai-nilai tradisional dan warisan budaya setempat, ianya juga akan memainkan peranan penting kerana ianya akan dapat membina identiti yang kuat, kukuh dan kekal sekiranya kita dapat mewariskannya kepada generasi yang akan datang, dan manfaat yang diperoleh bukan sahaja diri kita sendiri, malahan manfaat akan turut diperoleh di generasi yang akan datang kerana dapat mewarisi nilai-nilai tradisional dan warisan budaya setempat. Sebagai akhir kata,
izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tiada yang ingin bertanya.